KPM. Didik TV KPM. Okey, kena masuk, kena pergi nilai ni. Wish, dah lambat. Okey. Lebih baik kena guna GPS, okey. Let's Jalan take yang E6 mana? Elite Sepping. Okey, terima kasih GPS. Okey, baik. Seterusnya, okey, berapa jauh ni nak pergi nilai? Wish, dah lambat. 68 kilometer? Tapi dalam phone saya ni macam dekat je. Macam mana Jarak yang jauh boleh nampak dekat dalam phone saya ni. Tak pastilah. Tak apalah. Salam sejahtera semua. Anda sedang saksikan slot menengah rendah bersama saya Chris MJ hanya di Didik TV KPM. Dan hari ini kita nak belajar matematik tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Azlimah. Hai Cikgu. Hai Chris. Selamat sejahtera Cikgu. Selamat sejahtera. Apa khabar Cikgu? Sihat? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, baiklah. Dan murid-murid hari ini, untuk episod kita hari ini, kita juga dibantu oleh Cikgu Bukhari selaku juru bahasa isyarat untuk episod kali ini. Terima kasih Cikgu Bukhari. Okey, dan hari ini murid-murid bukan kami bertiga saja sebenarnya. Di studio ni, bukan secara fizikal tapi secara virtual, Chris juga ada bersama dengan rakan-rakan sekelas kita di Google Meet. Baiklah Cikgu, jom kita perkenalkan murid-murid kita. Hai semua. Hai. Mana diorang? Itu dia. Okey, lambai sikit. Nampak tu semua dah sedia dah Cikgu. Okey, baiklah Cikgu, silakan. Okey, saya perkenalkan yang pertama. Okey. Amirul. Hai Amirul. Okey, yang kedua Nur Aina. Hai Aina. Yang ketiga Adib Lokman. Hai Adib. Dan yang keempat Izzat. Hai Izzat. Okey. Hai Semua dah semua. sedia tak? Semua dah sedia tak untuk kelas hari ni? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Okey, nampak semua dah semangat. Murid-murid di rumah pun dah semangat dah? Dah sedia? Okey, tapi sekarang cikgu saya ada soalan dah cikgu. Okey, Chris, Tadi, apa tu? Chris dah lambat nak kena guna GPS pergi nilai. Ya. Tapi saya tengok jarak dia 68 kilometer. Jauh sangat tu. Tapi dalam phone nampak dekat je. Macam mana tu? Kecanggihan zaman sekarang. Kecanggihan zaman sekarang, betul. Okey, Chris pernah belajar geografi dulu kan? Pernah cikgu. Dah lama dah. Kan kita belajar peta topo dulu kan. Betul. Yang macam ni peta topo kan. Itu peta topo. Okey, jadi kita nampak pun kecil je kan. Tapi kita boleh sebenarnya kawasan ni besar. Macam tadi Chris kata 68 kilometer. Betul. Okey, dalam tu nampak kecil je macam kita boleh Betul, berjalan dalam pangan kaki je kan. Betul. Kan. Jadi dalam keadaan ini kita akan menggunakan skala. Skala itu digunakan untuk mengecilkan sesuatu yang besar, objek yang besar untuk menjadi saiz yang lebih kecil. Okey. Jadi itu sebab Chris nampak kecil je. Kalau kita buka, mula-mula kita akan nampak skala kat bawah dia tu. Jadi topik kita hari ni adalah lukisan berskala. Okey. Faham. Yang tu lukisan berskala je? Ya, lukisan berskala. Iaitu peta topo daripada peta satu kawasan dikecilkan ke dalam bentuk saiz A3 kan. Saiz dia. Supaya kita boleh pakai. Kita kan nak pergi ukur panjang kot Chris. Betul tak? Betul. Okey, jadi itu skala. Tapi apa itu lukisan berskala cikgu? Okey, lukisan berskala Chris, kita akan masuk hari ini iaitu lukisan berskala adalah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dia adalah dalam lukisan adalah berkadaran dengan objek. Maksudnya setiap sisi dia akan mempunyai saiz panjang yang sama. Saiz panjang yang sama. Berkadaran. Jadi itulah yang kita nak pelajari hari ini, bagaimana kita melukis sesuatu bentuk yang besar, objek yang besar untuk menjadi saiz yang lebih kecil di dalam buku.
Okey. Jadi hari ni semua dah sedia. Hari ni kita nak buat banyak latihan kan cikgu? Ya, banyak latihan. Okey, sebab matematik memang kena buat banyak latihan. Yes, Betul betul tak, tu. Okey, Tepat so sekali. jadi sebelum kita teruskan dengan latihan hari ni, apa kata kita berehat sebentar boleh ya cikgu? Okey, boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana tau. Kembali lagi ke slot menengah rendah hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, selamat datang ke slot menengah rendah. Saya Chris MJ temankan anda untuk 1 jam ini di mana kita nak fokus pada mata pelajaran matematik tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Azlimah. Hai Cikgu. Hai. Dan juga murid-murid di Google Meet. Hai semua. Okey, hari ni kita ada siapa? Kita ada Izzat, ada Adib, ada Nur Aina dan juga Amirul dan juga murid-murid yang sedang menonton di rumah. Baiklah cikgu, untuk segmen ini apa yang kita nak fokuskan cikgu? Okey, untuk segmen ini cikgu akan tunjukkan apa yang dikatakan tadi lukisan berskala. Okey. Bagaimana kita nak melukis lukisan berskala tersebut. Mula-mula kita kena tahu dulu apa yang kita kan tadi kita kata maksud lukisan berskala adalah sentiasa berkadaran saiz dia kan. Jadi kita nak tengoklah bagaimana apa yang dikatakan berkadaran tersebut. Okey. Okey. Baik cikgu. Kita mulakan Chris Boleh, Okey, cikgu, bersedia silakan. semua? Okey, kita tengok. Okey, bagaimana kita boleh mentafsirkan skala sesuatu lukisan berskala tersebut? Okey. Jadi kita buat aktiviti kita yang pertama. Okey. Okey, contoh rajah di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek PQRST yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Okey, nampak ada 4 saiz yang berbeza. Okey. Okey, yang pertama tu adalah objek, yang kedua, ketiga dan keempat tu adalah rajah yang kita nyatakan sebagai lukisan berskala. Okey? Kita tengok dulu yang pertama, penyelesaian dia. Okey, cikgu letak objek dulu. Kemudian cikgu letak rajah yang pertama. Okey, apa yang Chris nampak dan anak-anak semua nampak? Saya nampak warna dia berlainan cikgu. Okey, Bentuk dia. bentuk dia sama je cikgu. Okey, dia sama kan? Sisi dia semua sama kan? Betul. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak kira. Setiap sisi, bila kita kata melukis lukisan skala ni, kita akan lukis dalam bentuk kadaran yang tentu. Maksudnya sisi dia semua mesti berkadaran dengan nilai yang sama. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, sisi A prime, B prime. Okey, kita ada 4. Betul tak? Cuba kira unit dia 4. Okey, sisi bagi AB juga 4. Jadi kita kena tulis dalam bentuk nisbah 4 kepada 4. Okey. Right. Kemudian kita boleh tulis sebagai 1 kepada 1, iaitu 1 kepada 1 ataupun 1 nisbah 1, iaitu lukisan yang kita nak lukis, objek dengan image. Okey, faham. Right, kita tengok pula sisi yang kedua sebab kita nak pastikan semua sisi dia adalah dengan membentuk dengan yang panjang yang sama. Okey, B prime C prime 6, BC 6. Okey, jadi bentuk nisbah dia adalah 6 nisbah 6. Jadi kita nak jadikan 1 kepada n, jadi kita kena jadikan dia 1 kepada 1 juga. Betul tak? Kalau kita bahagi pecahan 6/6 sama dengan 1/1 kan? Betul. Okey. Sama juga dengan sisi CD, C prime D prime 2, CD 2, maka nisbah dia adalah 2 kepada 2. Dan bentuk skala dia adalah 1 kepada 1. Cikgu, macam mana kita nak dapatkan 2 ni? Dari mana tu? Okey, 2 tu kita akan dapatkan daripada, okey, kalau 2 kita nak jadikan 1 macam mana? Chris dah belajar pecahan daripada sekolah rendah lagi kan? Ya. Dan kita pun dah buat tajuk pecahan, dah banyak dah kita buat. Okey, jadi untuk jadikan 2 tu kepada 1, kita mestilah dibahagikan dengan 2 juga. Betul? 2 bahagi 2 menjadi 1. Betul. Tadi jika belah kiri kita bahagi 2, belah kanan pun kita kena bahagi 2. Okey, Sama faham. rata. Jadi kita akan dapat 4 nisbah 4 dapat 1 kepada 1. Okey? okey. Dan sisi yang terakhir,
E prime A prime dengan sisi EA, kita akan dapat nisbah dia 2/2. Sama juga 1/1. Nampak tak apa yang kita maksudkan dia tadi? Nisbah dia berkadaran. Jadi maksudnya semua sisi dia berubah dalam bentuk nisbah 1/1. Jadi that's why bentuk dia objek Sama. dengan image sama. Saiz sama. Ya. Okey. Okey, kita Faham? tengok pula contoh yang kedua. Kita nak buktikan lagi kan? Ya. Okey, Chris nampak apa? Satu besar, Satu besar, satu kecil. satu kecil. Okey, kita tengok macam mana pula kita nak tentukan kenapa satu besar, satu kecil. Okey, kita tengok sisi A prime, B prime. Okey, sisi A prime, B prime ada berapa tu? Ada? Ada Dua. Okey, sisi A dengan B ada empat. Sebab dia adalah objek kan? Dia tetap. Okey, jadi kita tulis dalam bentuk nisbah 2/4. Bagaimana kita nak tukarkan 2 tu menjadi 1? Kena bahagi dengan 2. Yes, bila bahagi sebelah kiri bahagi 2, sebelah kanan pun bahagi 2. 4 bagi 2 berapa, Chris? 2. Okey, jadi kita tulis dalam bentuk 1 nisbah 2. 1 nisbah 2. Okey. Jadi kita tengok yang ketiga pula. B prime, C prime 3. Panjang ni adalah 6. Jadi dalam bentuk nisbah 3 nisbah 6. Dan dalam bentuk lukisan berskala, kita tulis 1/n iaitu 1/2. Sama juga dengan sisi yang seterusnya, C prime, D prime. Okey, sisi dia 1 je. Okey, bagi objek, sisi dia adalah 2. Jadi kita tulis dalam bentuk nisbah 1 nisbah 2, kita dapat 1 nisbah 2 juga. Sebab dah memang belah kiri dia 1 dah. Sebab kita nak tulis daripada bentuk nisbah kepada bentuk 1/n. Okey. Untuk sisi D prime, E prime. Okey, ada 2 dan panjang objek dia ada 4. Jadi sama juga kita tulis 2 nisbah 4. Kita dapat macam yang mula-mula tadi, 1 nisbah 2. Bagi E prime, A prime, kita dapat berapa tu? 1 je kan? 1. Jadi sisi dia yang untuk objek adalah 2. Jadi kita tulis 1 nisbah 2. Maka kita pun tulis 1 nisbah 2 dalam bentuk 1/n. Sebab sebelah kiri dia dah 1. Cikgu nak tanya sikit untuk bentuk nisbah ni, sebelah kiri biasanya objek atau image? Okey, untuk bagi lukisan berskala, sebelah kiri adalah image, sebelah kanan dia objek. Okey. Faham ya murid-murid? Okey. Sebelah kiri image, sebelah kanan objek. Objek. Sebab tu kita nampak 1 nisbah 2. So, Ya. 2 tu objek. Ya. 1 tu image. Okey. Ya. Faham. Okey, jadi Chris faham tak? 1 nisbah 2. Maksudnya objek dia lebih besar daripada image dia 2 kali ganda. Okey, Chris faham. Tapi murid-murid faham tak? Okey, kalau faham boleh tunjuk thumbs up. Okey, tadi sengit pula ni. Okey, faham, semua dah faham. Okey, baik. Okey, kita tengok pula bentuk yang ketiga. Baik, Alright, bentuk yang terakhir. Okey, kita tengok dia punya image dia. Nampak tak? Lebih besar daripada objek. Betul? Nampak. Jadi macam mana pula kita buat? Cuba Chris bagi tahu ke sisi kat cikgu. Cikgu letak je kat situ. Okey, untuk A prime, B prime. Okey, jom murid-murid kita kira bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit cikgu. Okey, 8 unit. Bagaimana pula panjang objek tadi? Panjang objek yang A, sama B, kan? 1, 2, 3, 4. Okey, bagaimana Chris nak tulis dalam bentuk nisbah? Okey, bentuk nisbah sebelah kiri image, sebelah kanan objek. Okey, jadi 8 nisbah 4. Okey, bagus. Okey, bagaimana kita nak tulis dalam bentuk 1/n? Okey, so jadi jika 1/8 bahagi dengan 8. So dia akan jadi 1. So jika sebelah kiri bahagi dengan 8, sebelah kanan pun kena bahagi dengan 8. Jadi dia akan jadi 1 nisbah 1/2 setengah. Baguslah Chris ni. Cepat tangkap dia. Terima kasih cikgu. Okey. Right. Jadi bagaimana untuk B prime, C prime? Kita minta Aina untuk sebut. Okey, cikgu bagi dah tu 12 untuk sisi bagi panjang image. Okey. Panjang objek dia berapa, Aina? 6. 6. Okey. Bagaimana kita nak tulis dalam bentuk nisbah, Aina? 12 nisbah pada 6. Okey, 12 nisbah kepada 6. Dalam bentuk lukisan berskala, kita nak tulis bagaimana, Aina? 1 nisbah 1/2. 1 nisbah 1/2. Okey, terima kasih Aina. Wah, Aina pun faham. Hebat Aina. Okey, kita minta seorang lagi. Izzat. Untuk C prime, D prime, Okey. sisi dia. Silakan Izzat. Okey, berapa sisi C prime, D prime? 4. Okey, 4. Bagi sisi objek yang sama?
2. Okey, bagaimana kita nak tulis dalam bentuk nisbah? 4 nisbah 2. 4 nisbah 2. Jadi dalam bentuk lukisan berskala kita nak lukis 1 nisbah 1/2. 1 nisbah 1/2. Okey, untuk DE pun, terima kasih Zat. Okey, untuk DE pun sama, panjang dia 8. Okey. Okey, panjang objek dia 4. Jadi kita tulis dalam bentuk nisbah 8 nisbah 4. Kita dapat juga 1 kepada N, 1 kepada nisbah 1/2. Dan yang terakhir adalah E prime A prime. Kita minta Adib untuk tolong cikgu. Okey, Adib silakan. Empat. Okey, bagaimana dengan objek dia, Adib? 2. 2. Okey, dalam bentuk nisbah? 4 nisbah 2. 4 nisbah 2. Okey, dalam bentuk 1 kepada N? 1/2. Okey, 1 nisbah 1/2. Okey, jadi semua sisi dia adalah dalam bentuk 1 nisbah 1/2 dalam bentuk kadaran. Okey, bagus semua. Senang, cepat tangkapnya. Senang sangat. Okey. Alright, kita pergi kepada jom cuba. Cikgu nak juga uji anak-anak cikgu ni termasuk Chris. Bagaimana kita... Chris pun kena buat sebelum tu, cikgu nak tentang dulu. Apa tu skala? Tadi nampak tak 1 kepada N? Ya. Okey, 1 kepada N tu adalah nisbah 1 kepada N tu adalah bentuk bagi objek tadi kan yang Chris tanya tadi, yang mana image, yang mana objek. Betul. Okey, skala dia kita boleh cari ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Nampak tak, tadi kita cari yang image dulu baru objek dia kan? Betul. Jadi kita boleh juga tulis dalam ukuran lukisan berskala nisbah ukuran objek. Okey, boleh juga ditulis begitu. Dan juga selalunya kita akan tulis 1 nisbah N. 1 nisbah Ya, N. di mana Okey. N tu adalah integer positif ataupun pecahan. Nampak tak tadi kita dapat 1, 1/2, 1/3, 2 kan? Okey, jadi 1/n bermaksud 1 unit pada lukisan berskala akan mewakili N unit pada objek. 1 unit pada lukisan berskala akan mewakili N unit pada objek. Okey. Jadi maksudnya 1 nisbah 2 bermaksud 1 unit pada lukisan berskala yang kita lukis adalah bersamaan dengan 2 unit bagi objek. Okey, right. Jom cuba. Jom. Okey, nampak Chris? Matematik tak cukup, kita belajar teori tak cukup kan? Kita buat banyak latihan dan praktis. Okey, minta anak-anak di Jimmy juga terus buat. Kita nak tengok bagaimana kita nak selesaikan. Cepat Chris. Okey, so murid-murid di rumah pun boleh ikut bersama-sama ya. Ya. Okey, apa soalan pertama ni cikgu? Okey, dengan merujuk pada rajah di sebelah, lengkapkan jadual di bawah ini. Okey, kita nak buat juga macam tadi. Bagaimana kita nak membentuk skala bagi lukisan berskala. Okey, baik. Okey. So, yang pertama ni P prime Q prime. Okey, untuk P prime Q prime. Untuk rajah pertama. Oh, rajah pertama. Okey, rajah pertama. Yang biru tu. Nasib baik cikgu bantu Abang Chris. Kena baca soalan betul-betul yang murid-murid. Cuba 1, kira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12. Okey, 12. Okey. PQ pula 1, 2, 3, 4. Bentuk nisbah 12 nisbah 4. Dan satu nisbah N dia akan jadi 1 nisbah 1/3. Betul tak cikgu? Yang ni untuk yang pertama ni. Okey. Atau cikgu nak semak selepas ni? Okey, Chris kena buat semua dulu. Buat semua? Okey. Baiklah, mungkin saya nak anak-anak minta- di Jimmy dah siap belum? Nak minta tolong kawan-kawan sekelas saya di Google Meet boleh tak? Okey, untuk P prime R prime siapa nak bantu Abang Chris? Okey, first tadi kita minta siapa buat dulu? Chris nak buat dulu yang rajah pertama. Okey. Okey, beritahu cikgu berapa yang Chris dapat tadi? Okey, tadi 12, 12, 4, 4, 12 nisbah 4, 12 nisbah 4, 1 nisbah 1/3. 1 nisbah 1/3. Bagaimana dapat tadi yang kita bincang tadi, bila kita tulis 12 nisbah 4, kita nak dapatkan dalam bentuk 1 nisbah N. Ya. Jadi kita nampak tak, ini nak jadikan 1 kita bahagikan 12 di sebelah kiri dan bahagi 12 di sebelah kanan. Jadi kita cancelkan, kita dapat 1, 4 darab 1, 4 darab 3. Jadi kita dapat 1 kepada 1/3.
3. Okey, yang kedua cepat. Okey, Chris. 24. P 24. prime R prime, PR dapat 8. 8. Bentuk nisbah 24, nisbah 8. Nisbah Dan 8. satu nisbah N ialah 1 nisbah 1/3. Okey, alright. Yang kedua, siapa nak buat? Okey, darjah kedua. Mungkin siapa nak tolong cikgu jawab? Okey, kita minta Adib. Okey, Adib, silakan Adib. Yang kedua, darjah 2. Darjah kedua. P prime, Q prime, panjang unit dia 8. 8. PQ, objek 4. 4. Nisbah. Skala bentuk nisbah dia 8 nisbah 4. Okey. Jadi dalam bentuk 1 kepada 1 kepada N, 1 nisbah 1/2. 1/2. Okey. Okey. Dan untuk- Baik, yang kedua, darjah 2. P prime, R prime 16. PR 8. 8. Nisbah dia 16 nisbah 8. Okey, jadi 1 kepada N, 1 nisbah 1/2. okey, right. Kita minta Amirul. Okey, Amirul untuk darjah ketiga pula. Berapa Amirul? Terus beri jawapan saja. Terus bagi jawapan. Berapa nisbah awak dapat? Bentuk nisbah 2 kepada 4. Okey. Dalam 1 kepada N, 1 nisbah 2. Okey, right. Right, jadi kita minta Okey. daripada ini kita dapat semua nilai-nilai ini kan? Ya. Okey, Chris dapat tak? Dah betulkan semua table jadual? Okey, mungkin Okey. murid-murid boleh tunjuk jawapan di kamera. Okey, tunjuk jadual anda di kamera. Okey. Nampak tu. Semua tengah mengira. Okey, nampak. Kita minta Izzat untuk terangkan apa dapatan daripada aktiviti kita tadi. Daripada nisbah dia 1 kepada 1/3, 1 kepada 1/2, 1 kepada 2, 1 kepada 4 dan nisbah 1 kepada 1. Okey, Izzat boleh terangkan? Dapatan yang kita dapat lihat bahawa jika N sama dengan 1, maka saiz lukisan adalah sama besar. Okey. Lepas tu, Lagi? jika N lebih kecil daripada 1, maka lukisan skala dia lebih besar daripada objek. Okey. Dan Lagi? jika N dia lebih besar daripada 1, lukisan dia akan lebih kecil daripada objek. Okey. Betul, Right. Cikgu. Faham tak, Chris? Faham, Apa faham. yang anak-anak DigiMeet faham tentang aktiviti kita hari ini. Jadi kita dapati bahawa tadi jika N sama dengan 1, maka saiz lukisan berskala dia sama dengan saiz objek. Okey, kalaulah saiz N dia kurang daripada 1, maka saiz lukisan berskala dia lebih besar daripada saiz objek. Okey. Okey, dan jika N lebih besar daripada 1, maka saiz lukisan berskala dia lebih kecil daripada saiz objek. Okey. Semua dah faham Okey, cikgu, bagaimanakah prestasi murid-murid kita untuk aktiviti ni? Semuanya prestasi termasuk Chris. Cikgu bagi semua 5 bintang. 5 bintang. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey, sebelum kita teruskan dengan latihan seterusnya, apa kata kita berehat sebentar, cikgu? Okey, Chris, jom. Okey, jom kita berehat seketika, tapi jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot mendengar rendah bersama Cikgu Azlima untuk matematik. Didik TV KPM. Salam sejahtera semua. Selamat datang ke slot menengah rendah hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini murid-murid, kita akan fokus pada mata pelajaran matematik
tingkatan 3 dengan topik kita lukisan berskala bersama seorang yang cukup berpengalaman, Cikgu Azlimah. Hai Cikgu. Hai. Okey, dan murid-murid di Google Meet semua dah sedia tak? Di rumah dan juga di Google Meet semua dah sedia tak nak belajar matematik hari ni? Kalau dah sedia boleh tunjuk double thumbs up. Itu dia. Okey, baiklah Cikgu. Okey. Apa yang kita nak belajar dalam segmen seterusnya, Cikgu? Tadi kita dah tengokkan bagaimana kita melukis lukisan berskala dengan nisbah 1 kepada n. Okey. Jadi kita dah tahu dah bentuk-bentuk lukisan berskala dengan objek. Okey, that means dia sentiasa berkadaran. Okey, sekarang kita nak buat latihan pula. Bagaimana kita nak mengira sesuatu bentuk ataupun sesuatu soalan untuk menunjukkan dia adalah lukisan berskala kepada objek. Okey, faham. Okey, kita pergi yang pertama. Cikgu tunjuk dulu contoh. Okey, boleh Cikgu. Okey. Yang pertama, contoh dia. Tadi yang ni maklumat yang kita tahu awal-awal tadi. Kita tahu bahawa ukuran untuk skala, ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Kita dapat 1 kepada n. Ataupun kita juga boleh tulis dalam 1 nisbah n. N tu boleh dalam bentuk integer positif ataupun pecahan. Faham? Okey. Dan kita tengok contoh yang pertama. Okey. Rajah di bawah menunjukkan objek PQRS dan lukisan berskala P', Q', R' dan S' yang dilukis pada grid segi 4 sama. Okey, nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1 nisbah n. Okey. Okey, nampak tak tu? Yang mana image, yang mana objek, Chris? Okey, objek di sebelah kiri yang tak ada simbol prime. Betul tak Cikgu? Ya, betul. Okey, itu objek. Yang di sebelah kanan dia adalah image. Ataupun kita kenali juga sebagai lukisan berskala. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? Kita tahu bahawa tadi skala adalah ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Okey, tahu, ingat. Okey, sekarang ni cikgu nak ambil satu sisi je. P', Q', PQ dengan skala dia. Okey, panjang bagi P', Q' adalah 2. Okey. 2 unit. Panjang bagi PQ 4 unit Cikgu. Okey, jadi kita dapat berapa? 1/2. Ya, 1/2. Okey. Kita nak buktikan lagi satu sisi lagi. Okey. Tak cukup untuk satu sisi saja kita buktikan. Nak cuba PS lah Cikgu. Okey. P'(S) dapat 3. 3 lagi? Okey, PS pula 6. Okey, kita dapat berapa? 3/6. Okey. Okey, sekarang kita pemudahkan, dapat berapa? 1/2 juga. 1/2. Okey, 1/2 adalah 1/n. 1/n. Okey, kita tulis dalam bentuk nisbah. Okey, kita tulis dalam bentuk nisbah adalah 1 nisbah n. Okey. Okey, anak-anak di Jimit boleh ikut? 1 nisbah 2. Okey, nampak tak? 1 nisbah 2 kita tulis 1 nisbah n. Kalau tadi kita tengok, maksudnya apa tu, Chris? Maksudnya image lebih kecil berbanding dengan objek, betul tak? Ya, betul. Sebanyak berapa kali ganda? 2 kali ganda. Sebab n lebih besar daripada 1. Okey, bagus. Okey, nanti anak-anak Jimit faham ya? Semua faham faham. Angkat thumbs up macam Abang Chris cakap tadi. Okey, right. Kita tengok, jom cuba satu. Okey, Chris pun boleh cuba. Okey, kita tengok anak-anak di Jimit, sila cuba. Rajah di bawah menunjukkan objek KLM dan lukisan berskala K', L', M' yang dilukis pada grid segi 4 sama. Nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1 nisbah n. Ada 2 rajah kat situ. Baik. Kenal pasti dulu yang mana objek, yang mana lukisan berskala. Okey, yang tu penting lah Cikgu. Penting. Itu langkah pertama, kenal pasti. Kalau tak kita nak masukkan dalam rumus dia tadi macam mana? Betul-betul. Okey, so ada KLM tapi ada K', L'. Jadi yang ada prime tu memang image lah kan Cikgu? Ya, memang image. Atau juga kita kena libatkan lukisan berskala. Okey. Jadi kepada murid-murid yang mungkin sedang menonton ataupun yang berada di Google Meet, kalau anda sudah pun siap soalan pertama, boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab soalan pertama ni? Macam Amirul. senang je ni. Oh, Amirul. Okey, silakan Amirul. Okey, angkat jawapan awak macam mana? Skala bagi K' dan L' per KL saya dapat 9/3. Saya kecilkan kepada 3/1.
Manakala skala bagi L prime M prime per Ln 12/4. Saya kecilkan 3/1. Jadi skala 3/1 sama dengan 3/3 nisbah 1/3. Jawapan akhir 1/1/3. Wah, betul tak cikgu? Betul. Betul. Okey. Hebat. Terima kasih Amirul. Yang lain dapat jawapan sama tak? Yang lain? Sama Okey. Okey lah. Kita Cepatlah, tengok 9/3. Ya. Panjang dia ambil salah satu sisi dia. Okey. Dia dapat 3/1. Okey. Jangan tulis 3 saja dalam topik ini, kita tulis 3/1 sebab kita nak jadikan dia dalam bentuk nisbah. Faham. 1/n. Okey, yang kedua, Amirul ambil sisi L prime M prime dengan LM. Okey, maka dia dapat 12/4 juga dapat 3/1. Jadi bila kita nak tulis dalam bentuk 1/n, kita tulis dulu dalam bentuk nisbah tadi. 3/1. Belum lagi dalam 1/n kan? Ya. Jadi kita nak hilangkan 3 ni, kita nak jadikan dia 1 sebutan di belah kiri, maka kita bahagikan dengan 3. Apabila kita bahagi sebelah kiri 3, maka sebelah kanan pun kita kena bahagi 3. Jadi kita dapat 1 nisbah 1/3. Okey, betul lah jawapan Amirul tadi. Jadi maksudnya lukisan berskala ini kita lukis lebih besar daripada objek sebab n dia kurang pada 1. Okey, faham? Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, Yang cikgu. ni kita pakai grid pula. Oh, lain. Okey, grid yang ada yang saiz dia kita nak tengok okey. panjang dia 2 cm dan grid satu lagi 1 cm. Okey, baja di bawah menunjukkan objek PQR dan lukisan berskala P prime, Q prime, R prime yang dilukis pada grid segi 4 sama yang berlainan saiz. Tentukan skala yang digunakan dalam bentuk 1/n. Okey, kita tengok bagaimana kita nak selesaikan benda ni. Okey, dia ada 2 kaedah. Cikgu tunjuk kaedah pertama dulu. Okey, cikgu. Okey, kaedah pertama kita tahu tadi skala adalah ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Jadi ambillah mana-mana yang kita rasa kita nak kira dulu. Jadi cikgu ambil Q prime R prime sebab dia hanya mendata. Jadi senang kita nak kira. Faham. Jadi kita akan dapat 6 cm/3. Kenapa 6 cm/3? Sebab gambar Raja dah bagi dah cikgu. Yang 2 cm satu unit tu. Kalau kita tengok kotak Q prime R prime, unit dia 3 je kan? Betul? Okey. Tapi disebabkan panjang setiap grid dia tu, sisi dia adalah 2 cm. Dia berbeza. Ya, jadi kita darabkan dengan 2, jadi dapat 6 cm. Faham? Yang untuk objek pula, setiap sisi dia tu 1 cm, maka 3 kotak, 3 unit ataupun kita panggil 3 cm sebab 3 dia dah cm kan. Kalau tak ada unit tu cm atau milimeter, kita akan guna dia sebagai unit. Unit. Okey, faham. Jadi kita dapat 2/1. Okey, cikgu tunjuk pula kaedah yang kedua. Okey, tak naklah pakai kira unit-unit ni, kita nak guna pula yang diberi cm dan 2 cm dan 1 cm tu. Okey. Saiz grid lukisan berskala per saiz grid objek. Okey, grid kan? Jadi 2 cm bahagi 1 cm. Jadi kita dapat berapa? 2/1. Sebab cm boleh cancel kan? Ya, boleh. Boleh potong kan? Okey, kita dapat skala dia 2/1. Kita dah selesai ke? Belum lagi cikgu? Belum. Okey, jadi kita kena tulis dalam bentuk 1/n. Jadi kita nak buat apa guys tu? Bahagikan dengan 2. Dari kita dapat 1/1/2. Okey. Kan senang je tajuk ni kan? Jadi dua-dua kaedah pun boleh digunakan lah, Boleh, cikgu? tapi kita pilih satu lah, jangan tulis dua-dua. Okey. Kita jom cuba 2. Alright. Okey. So apa soalan dia cikgu? Rajah di bawah menunjukkan objek KLMN dan lukisan berskala K prime, L prime, M prime dan N prime yang dilukis pada grid segi 4 sama yang berlainan saiz. Tentukan skala yang digunakan. Okey. Jadi murid-murid nak guna kaedah yang mana? Kaedah pertama ke kaedah kedua? Ada tak yang kaedah yang lebih senang ke lebih mudah? Kata Ini sama paling je. senang. Ini paling senang. Tak kaedah 1 ke kaedah 2? Bergantung pada murid-murid. Okey. Ada yang kata kaedah pertama senang, ada yang kaedah kedua senang. Okey. Jadi bergantung kepada diri masing-masing lah. Tapi selalunya saya tengok memang murid-murid suka kaedah 1. Kaedah 1 Kalau sebab dia kira. Bagi Chris saya rasa kaedah 2 lebih senang. Kan? Tapi murid-murid lebih suka kaedah 1. Okey, baiklah. Jadi murid-murid siapa yang nak tolong cikgu jawab soalan kedua ni, boleh angkat tangan. Okey, Adib. Okey, Adib.
Silakan Adib, boleh terangkan jawapan anda? Grid lukisan skala per grip objek. Lukisan skala bersamaan 0.5 cm. Objek 1 cm. So kalau kita pemudahkan 0.5 ni kan setengah daripada 1 cm. So dia jadi 1/2 per 1 cm 1. Lepas tu kita jadikan dia skala 1/2 nisbah 1. Ni kan pecahan kat depan. So kita tukar dia 1 nisbah kepada n. Cara dia, Adib sini angkat base sikit. dia 2. 1/2 kita kali dengan 2. Kalau sini kali dengan 2, sini pun kali 2. Sini boleh potong, dia jadi 1 nisbah 2, 1 kali 2, 2. So jawapan dia 1 nisbah 2. Okey, detail penerangan Adib. Ya, terima kasih, Adib. Adib. Okey, kita tengok bagaimana penerangan Adib tadi. Okey. Okey, Adib memilih kaedah 2. Tapi kita tunjuk juga kaedah 1 dulu sebab ada murid-murid yang suka kaedah 1. Baik. Okey, skala dia adalah K. Cikgu pilih K prime N prime. Okey, jadi 2.5 cm per 5 cm. Kenapa? Sebab kalau kita kira kotak dia, kita darablah setiap sisi tu 0.5 kan. Jadi kita darab dengan 5 dapat 2.5. Jadi yang satu lagi tu adalah sisi dia 1 cm dapat 5 cm. Okey, objek kan. Jadi bila kita 2/5 tu bersamaan dengan 1/2 dan per 1. Jadi kaedah yang kedua dia yang Adib pilih tadi adalah saiz grid lukisan. Okey, dia mengambil lukisan grid, lukisan berskala dan juga saiz objek. Maka 0.5 cm per 1 cm dapat 1/2 per 1 dan tuliskan sebagai skala 1/2 nisbah 1 dan kita nak tahu kan sebelah kiri tu mesti 1. Jadi kita darabkan dengan 2 lah untuk dapatkan 1 dan bila di sebelah kiri darab 1 maka di sebelah kanan pun darab 1. Maka kita dapat 1 nisbah 2. Okey. Kalau 1 nisbah 2 ni kita nak tanya Adib tadi, dia dah dapat. Apakah jenis objek yang dilukis? Lebih besar ke lebih kecil daripada image? Okey, objek dengan image lukisan berskala ni, dia melukis lukisan berskala lebih besar atau lebih kecil daripada objek? Adib? Lebih kecil. Okey, lebih kecil. Sebab apa? Sebab dia 1 nisbah n. N dia lebih besar daripada 1. Lebih besar. Betul tak? Jadi bila n dia lebih besar daripada 1, kita akan lukis objek image dia, lukisan berskala dia lebih kecil. Okey, Okey, faham. kita tengok next pula soalan dia. Contoh dia. Okey. Okey, yang ni kita menggunakan peta tadi, Chris. Betul. Tadi kan Chris nak bagi nilai tu tak sampai. Betul. Okey. Sebuah peta dilukis dengan skala 1 nisbah 300,000. Ya. Okey, hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 3 cm pada peta tersebut. Okey. Nampak kecil je kan dalam peta topo tu kan? Betul. Okey, bagaimana kita nak kira? Okey, grid dia nampak tak besar. 1/300,000. Maksudnya kita nak lukis lukisan berskala tu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil lah, cikgu. Okey, right. Jadi sekarang kita nak kira jarak sebenar Baik. sungai tersebut. Okey, kita guna kaedah pertama dulu. Okey, jarak pada lukisan bahagi dengan jarak sebenar. Okey, jadi kita dapat 1 cm per 300 ribu sentimeter. Sama dengan jarak dalam peta adalah 3 cm. Bahagi dengan jarak sebenar dia, kita tak tahu kan. Jadi kita darab silang di sini. Kita akan dapat 3 darab 300,000 cm bahagi dengan 1 cm. Maka kita akan dapat 900,000. Okey, Chris ingat lagi masa mula-mula belajar sekolah rendah unit kilometer, meter, sentimeter. Bagaimana kita nak tukarkan? Dah lupa cikgu. Meter ke kilometer darab dengan 100. Meter. 1,000. Tak, bahagi. Bahagi 1,000. Okey, bahagi 1,000. Sentimeter ke kilometer bahagi 1,000. Okey, bagus ingat lagi ya. Okey, kita imbas kembali. Imbas kembali, 1 betul. kilometer bersamaan dengan 1,000 meter. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. 1 kilometer bersamaan dengan 100,000 sentimeter. Disebabkan unit dalam peta kita guna sentimeter, maka 900,000 sentimeter bersamaan dengan 9 kilometer. Sebab soalan tanya dalam untuk bagi dalam jawapan unit kilometer kan. Okey, kita tengok kaedah kedua. Bagaimana kita nak selesaikan?
Okey, jadi kita senang je 1/300,000. Kita jadikan dia 1/3 kilometer. Lepas tu kita darabkanlah 3 cm kan? Ya. Jadi dapatlah 3 cm kepada 9 km. Jadi kaedah mana pelajar nak bergantung kepada mereka lah yang mana lebih mudah. Saya nampak macam kaedah kedua lebih mudah. Okey, tak apa. Okey, kita nak jom cuba. Siapa nak cuba? Untuk soalan ketiga, okey, kita bagi masa kepada murid-murid untuk buat jalan kira dulu. Okey, yang mana? Kaedah yang pertama ke kaedah yang kedua yang anda pilih bolehlah kan? Mana pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ikut keselesaan anda. Okey, baiklah. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab untuk jom cuba ketiga? Okey, boleh angkat tangan dan terangkan jawapan anda. Siapa jawab? Okey. Izzat dah angkat tangan cikgu. Silakan Izzat. Okey, Izzat. Tunjuk je jawapan Izzat. Okey, berapa kilometer Izzat dapat? Saya dapat 20 km. Okey, nampak tak jalan kerja Izzat tu jelas. Dia guna kaedah pertama. Yes, 20 kita kilometer. tengok bagaimana kaedah pertama Izzat. Betul atau salah? Okey, Izzat ambil jarak. Kemudian dia dapatkan dalam 20 km. Okey, dan kaedah kedua pun yang macam tadi Chris kata senang. Memang kaedah kedua ni senang. Tapi ramai pelajar tak suka. Okey, jadi itu 20 km. 20 km. Cuba kita tengok. Jom cuba 4. Okey. Soalan sama ya? Tak, lain. Tak, Okey. yang ni lain. Okey. Ini dia melukis. Okey, faham? Jom kita baca soalan bersama-sama ya. Okey. Sambil tu murid-murid dah boleh mula jalan kira anda. Okey. Khairul melukis segi empat sama dengan skala 1/1/3. Jika panjang sebenar sisi segi empat sama tersebut ialah 6 cm, berapakah panjang sisi dalam sentimeter lukisan berskala? Okey, siapa nak cuba terangkan jom cuba keempat ni? Siapa yang belum lagi jawab? Okey. Aina, silakan Aina. Siap lukis lagi. Uyo, nampak perbezaan tu. Jawapan Aina dan jawapan lelaki lain. Okey, silakan Aina. Tadi dekat soalan, dia ada bagi skala 1/1/3. Okey, silakan. Sama dengan sisi lukisan berskala per 6 cm. 6 cm objek. Okey. Sisi objek tu. Lepas tu kita darab silam. 6 ni darab dengan 1. Jadi 6 ni 1/3 sama dengan sisi lukisan berskala. Lepas tu 6 darab 1/3 sama dengan sisi lukisan berskala. 6 sama dengan 6/1 darab 1/3 dapat sisi lukisan berskala. So kita lukisan dapat 6 darab 3. 6 cm darab 3 sama dengan 18 cm. 18 cm. Wah, Detail, kemas sangat jawapan kan jawapan Aina ni. Wah, Okey. tak sangka Jom kita cikgu. semak jawapan Okey, bersama-sama. tengok kaedah pertama Aina buat Okey. tadi. Okey, dia letakkan dua bentuk tadi. Sama, saya faham tu. Budak-budak perempuan kan. Penyelesaian. Okey, 1/1/3 itu adalah nisbah dia tadi, skala dia. Ya. Okey, sisi lukisan berskala per 6 cm. Kita dapat yang sisi untuk objek itu adalah 6 cm. Okey, jadi kita untuk dapat sisi lukisan berskala macam Aina cakap tadi, kita jadikan dia 6/1/3. Okey. Okey. Jadi dekat sini tadi nampak tak Aina tunjuk dengan detail bagaimana dia darab 6 dengan 3 tu macam mana dia dapat. Jadi cikgu tulis ni ringkas je. 6 Okey. cm darab 3 dapat 18 cm. Dan jawapan Aina okey. betul lah tadi. Jawapan Aina Okey. betul. Jadi kita tengok kaedah kedua yang paling senang sekali tapi ramai tak suka. Senang sangat ni. Okey. Kan? Dia satu Dua step je. Ha. Okey. Jadi 18 cm. Maksudnya lukisan yang kita lukis tadi adalah 3 kali ganda daripada bentuk objek yang sedia ada. Okey, baiklah. Cikgu, bagaimanakah prestasi murid-murid Kan kita cikgu untuk pun tak aktiviti sangka ni? lah dia orang boleh buat dengan begini bagusnya dengan jawapan. Alhamdulillah. Jadi semuanya pun cikgu nak bagi lagi 5 bintang dah jadi 10. Wow, tahniah semua. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan ke segmen seterusnya, apa kata kita berehat sebentar boleh cikgu? Okey, jom. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah rendah bersama Cikgu Azlimah untuk matematik tingkatan 3.
KPM. Hai semua, selamat datang ke slot mendengar rendah bersama saya Chris, MJ dan juga Cikgu Azlima untuk mata pelajaran matematik tingkatan 3 dengan topik kita lukisan berskala. Baiklah cikgu, tadi tak puas cikgu, saya nak buat lebih, nak buat latihan yang lebih, boleh tak cikgu? Okey, kita masuk latihan pengukuhan. Okey. Tadi kita dah buat satu-satu kan. Sekarang kita buat latihan pengukuhan. Kita bagi random je. Oh, random. Okey, kan maksudnya tadi kita buat satu-satu, dia orang dah tahu kan. Sekarang kita buat random je macam mana dia nak fikir yang mana satu dia nak guna. Kaedah pertama, kaedah kedua ataupun secara biasa saja. Okey, kita tengok contoh yang pertama dulu untuk soalan pengukuhan. Okey, cikgu tunjuklah dulu kan. Contoh Tentukan skala yang digunakan untuk setiap lukisan berskala di bawah dalam bentuk 1 kepada n. Yang mudah saja cikgu bagi dulu. Okey, ada dua bentuk kan? Objek asal dia dan objek untuk untuk lukisan berskala. Okey, bagaimana kita nak tulis dalam 1 kepada n? Kita tahu tadi lukisan berskala adalah ukuran sisi lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Okey, jadi kita tengok berapa? 8 nisbah 4. Cikgu ambil sisi 8 dengan 4 je. Okey. Dapat 8 per 8, 4 per 8 sama dengan 1 nisbah 1 per 2. Jadi, nampak tak lukisan berskala dia lebih besar sebanyak 4. 2 kali ganda daripada objek asal. Nampak? Okey, jadi cikgu nak uji. Okey, semua jom. Pelajar di bawah cuba. menunjukkan heksagon sekata. Kena ingat, heksagon sekata PQRSTU dan lukisan berskala P', Q', R', S', T', U'. Nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1 nisbah n. Okey, semua dah sedia Murid-murid rumah pun boleh jawab. Ya, Okey, senang jom kita je cuba bersama-sama. Okey, cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit tips ke nasihat atau strategi apa yang murid-murid perlu tengok atau highlight untuk soalan macam ni. Okey, untuk yang ini mula-mula murid-murid kena tengok yang mana satu objek, yang mana satu lukisan berskala. Okey, kalau dia nampak dia kena relate pula, dia kena kaitkan dengan 1 nisbah n. N dia berapa? N dia besar ke ataupun lebih pada 1 pun ataupun sama dengan 1 pun ataupun kurang pada 1. Jadi dia perlu juga ingat macam mana kita nak cari skala tersebut. Ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Okey, itu penting Yang itu kena hafal lah kan cikgu, kena faham. Kena faham. Tak boleh hafal. Hafal nanti ke laut je. Okey, semua kena faham. Okey, baiklah murid-murid, siapa yang nak cuba jawab, nak tolong cikgu jawab. Jom cuba satu ni. Boleh angkat tangan, boleh terangkan. Adib. Okey, Adib, silakan Adib. Skala dia P prime Q prime per PQ. Lepas tu sini 2, sini 10. So dia jadi 2 per 10. Kita permudahkan, potong 2, potong 10, 1 per 5. Jadi skala dia sama dengan 1 per 5 nisbah 1. 1 per 5, 1 sama dengan nak permudahkan lah, lagi 1 per 5 kali 5 nisbah 1 kali 5 juga. So kita dapat 1 nisbah 5. Okey, kita tengok jawapan Adib betul atau tidak. Terima kasih Adib. Okey, jadi dia ambil ukuran berskala P prime Q prime per PQ, dia dapat 2 per 10, jadi dapat 1 per 5. Maka dia terus dapat je 1 nisbah 5. Itu bentuk lukisan berskala itu adalah 5 kali ganda lebih kecil sebab n dia kurang daripada 1. Okey. Tak, n ni lebih daripada 1 cikgu. Sorry. Lebih daripada 1. Okey. Baiklah cikgu, boleh tak bagaimanakah prestasi keseluruhan murid-murid kita bagi aktiviti hari ni? Cikgu pun tak sangka semua bagus hari ni. Cepat faham. Okey, semua bagus cemerlang. Semua dapat cemerlang. Okey, jom kita bagi tepukan kepada murid-murid di Google Meet dan juga yang sedang menonton di rumah. Dan cikgu, macam mana matematik ni kena banyak buat latihan, betul tak cikgu? Ya, betul. Okey, macam mana kita nak dapatkan bahan atau latihan tambahan bagi topik kita hari ni cikgu? Kita boleh dapat daripada Pelantar Delima KPM. Pelantar Delima KPM. Okey, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Bukhari selaku juru bahasa isyarat kita. Terima kasih cikgu. Dan juga terima kasih kepada murid-murid Google Meet dan juga Cikgu Azlima. Sekian daripada saya Chris, MJ. Kita jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua.